Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini hari terakhir kita belajar dari rumah, belajar secara online. So saya bagi kelas pun buat secara offline. Apa kaitannya pun saya tak tahu. Okay, so minggu lepas kata silap saya ada yang request untuk ulang balik bab 3 rumus algebra. So untuk memenuhi permintaan tersebut, hari ini kita ulang kaji balik lah. Bab 3 rumus algebra. Boleh rujuk buku teks muka surat 44. Seminggu depan kita akan belajar secara bersemuka lah ikut penggiliran masing-masing. Dekat rumah tu nanti mungkin akan diberikan tugasan ataupun video macam ni jugalah sebenarnya. Okey, kat mana tadi saya nak pergi? Okey, kat sini. Okay, sebab 3 rumus algebra. Yang pertama, apa yang kamu akan pelajari adalah rumus algebra. Ini macam kita ulang kaji balik lah sebab sebenarnya kamu dah belajar kan. Okay, yang pertama sekali kita nak membentuk rumus. Standard pembelajarannya adalah membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Okey, ya, cerita panjang-panjang ni dia punya situasi lah tu. Okey, contoh 1. Suzy menjual 2 jenis kek pada harga yang berlainan. Tak sambung lagi pen. Ya. Okay, Suzy menjual kek pada harga yang berlainan. Kek coklat dijual pada harga RM3.10 manakala kek keju dijual pada harga 2 kali ganda harga kek coklat. Kek keju lagi mahal daripada kek coklat ya. Okey. Sempena pembukaan cawangan baru, dia memberikan diskaun 10% untuk semua harga kek. Terbitkan rumus pengiraan harga jualan kek jika N potong kek coklat dan N potong kek keju berjaya dijual. So kita tak tahu berapa, dia gantikan M untuk bilangan kek coklat yang dijual, N untuk bilangan kek keju yang berjaya dijual. Okay, so yang pertama sekali kita dah tahu harga kek coklat berapa ringgit kan? Kek coklat tadi harga dia RM3. Okey, untuk harga keju, harga kek keju katanya 2 kali ganda kek coklat. So maksudnya kita nak tahu harga kek keju dua kali ganda darab RM3. So dapatlah kek keju ni satu slice, bukan satu slice. Sebiji kek keju ni harga dia RM6. So sekarang kita nak buat apa? Rumus pengiraan bagi harga jualan kek. Okay, so kita gunakan Z sebagai perkara rumus. Ingat perkara rumus tu apa yang berada di hadapan. Z. Ya, kita nak tahu buat rumus pengiraan ni lah. So apa yang kita perlu tahu, kita kalau nak tahu harga keseluruhan, kita darab harga dengan bilangan kek yang dijual. Betul? Tetapi ini special case sebab dia bagi diskaun 10%, so kita kena darab dengan diskaun tersebut juga. So cara dia macam mana? Kita kena cari bilangan, kita kena buat bilangan kek coklat darab dengan harga dia. Harga dia berapa? Kita tulislah dulu. Kemudian tambahkan dengan bilangan berapa biji kek keju dijual, kena darab dengan harga dia. Kemudian apa lagi kena buat sebab dia bagi diskaun, so kita nak tahu harga sebenar dia kena darab dengan 100% tolak 10%. Sebab yang ni diskaun, harga yang dia bagi diskaun. So kalau harga sebenarnya kita 90% lah. Okay, so teruskan. Bilangan kek tadi dalam soalan dia bagi M kan? Bilangan kek coklat yang dijual, harga kek coklat RM3.
Kemudian tambahkan dengan bilangan kek keju N. Darab dengan harga dia RM6. So darab dengan 100% tolak 10%, 90%. Selalu lupa tutup ni. Okay, so M darab dengan 3. Macam biasalah ni. Darab 3M. N darab RM6 jadi 6N. Okay, tutup bracket. So darabkan dengan 90%, kita tukar kepada bentuk pecahan. So dapatlah macam ni. Okay, dah siap ke? Belum. Kita pindahkan sifar perpuluhan 9 ke depan. So inilah rumus untuk pengiraan harga jualan. Senang je kamu translate balik soalan tersebut. Okay. Seterusnya kalau ada persoalan boleh PM saya. Seterusnya kita nak tengok menukar perkara rumus. Ingat perkara rumus tu mesti sentiasa berada di hadapan. Standard pembelajarannya menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Okey, ungkapkan M sebagai perkara rumus. So kita kena pindahkan M tu duduk kat depan sekali. Berada di sebelah kiri. Okey. Buat yang A dulu. Q sama dengan M. Saya salin balik soalan dia lah. Okay, so kalau nak M duduk kat depan, berada di sebelah kiri, kita pindahkan siap-siap untuk memudahkan kita punya jalan kerja. Kemudian seperti kita ajar, seperti yang telah dipelajari, kita kena hapuskanlah segala yang berada di sebelah kiri ni kecuali M. Sebab M ni kita nak jadikan perkara rumus. Jadi, yang dah belajar masa form 1 lah, kita kena hapuskan P. So kalau yang bahasa mudahnya saya nak suruh kamu faham macam P ni kena pindah ke sebelah. Tapi sebenarnya kita nak hapuskan dia, kita kena dengan tolak P. Bila tolak P kat sini pun kena tolak P. Jadi macam kalau dalam buku teks macam inilah jalan kerja dia. Okay, tolak P. Sebab apa kita nak hapuskan P tersebut? Sebelum ni saya ajar untuk kamu mudah faham. Okey, kalau tambah P, pindah ke sebelah jadi apa? Tolak P. Okey, benda yang samalah tu. Okey, so jawapan dia apa? M sama dengan Q tolak P. Okey, dah siap untuk yang A. Ataupun saya terus buat yang saya ajar dulu, pindah-pindah tu Takut penting pula saya buat tolak P apa semua tu. M tambah P sama dengan, kita terbalikkan sebab kita nak jadikan M sebagai perkara rumus. So M, tinggalkan M kat sini, yang ni kita nak hapuskan. Okey, tambah jadi tolak P. Okey, ingat tak? Okey, so siap jawapan dia. Okey, next B. B soalan dia 2S tolak M. So kita pindahkanlah ke sebelah ni untuk memudahkan perkiraan kita, untuk memudahkan kita buat M jadi ni perkara rumus. So negatif M sama dengan B, ini kita nak hapuskan atau kita nak pindah, tambah positif, pindah ke sini atau nak hapuskan, kita jadi 2S. Okey, so sekarang ni disebabkan ini negatif kan? Jadi ini negatif darab M. So kalau kita main pindah-pindah tu dia akan jadi bahagi negatif 1. Sebenarnya negatif 1M. So pindah ke sini jadi negatif 1. So selesai kalau M sama dengan, terbalikkanlah semua tu. Positif bahagi negatif jadi negatif B. Negatif jadi positif. Siap untuk B. Ada ruang tak? Oh, ada ruang kat sini rupanya. Okay, tak apalah. Seterusnya kita buat yang C. Kalau korang tak faham boleh ulang balik tadi. Kan? Okay, so ini kat bawah. Okay, bahagi kan. Pindah ke sini dia jadi darab A darab 2M sama dengan 5. So 2M sama dengan 5. Ini darab. Nak hapuskan, kita buat pindah, darab jadi bahagi. So 2M sama dengan, kenapa nak tulis balik? Tulis balik. Jadi yang terakhir sekali M. So yang ni nak buat apa? Didarab dengan M, nak hapuskan, pindah ke sini jadi 5 per A
Jadi bahagi kan? 2 darab pindah ke sini jadi bahagi. Turun ke bawah juga bahagi. 2 darab A jadi 2A. Dah. Siap. Senang je kan? Faham kan? Ni benda ni dah belajar dalam tingkatan satu tu. Tingkatan satu tu pun dah belajar dalam persamaan ini kalau tak silap. Okey, seterusnya. Okey, yang kita pindah dululah. Kita nak cari M sebagai perkara rumus. M tolak M turutkan dengan negatif 3 sama dengan T. KM tolak M. Okey, ini pindahkan atau kita hapuskan. Dia bahagi dengan M kan? So, kita kena darab lah kat sini. Jadi, negatif 3. Okey, ini tolak, hapuskan atau pindah tolak jadi tambah N. Dah siap untuk yang D. T tertinggal. Okey. Cikgu kalau saya jawab macam ni boleh? Boleh, tak ada masalah. Jadi yang tertinggal T tadi. Macam cikgu tadi tertinggal. Okey, dah. Untuk contoh 2 selesai. So next yang melibatkan kuasa 2, punca kuasa 2. Macam mana pula kalau melibatkan punca kuasa 2? Sama juga. Kalau punca kuasa 2, nak pindahkan dia jadi kuasa 2. Kalau kuasa 2, pindah dia jadi punca kuasa 2. Sama je, balik macam tu je. Pindahkan atau hapuskan. Ungkapkan P sebagai perkara rumus. So P kena ada kat depan. Indah je lah. Bila macam ni, senang je kamu tukar je kedudukan dia. Ingat perkara rumus mesti sentiasa berada di sebelah kiri lepas tu seorang-seorang dia je. So ini punca kuasa 2 ke sana jadi kuasa 2. So P sama dengan Q kuasa 2. Selesai. Okay, jalan panjang dia seperti dalam buku teks lah. Ini jalan paling mudah lah untuk kamu. Saya nak mudahkan kamu faham sebenarnya. Okay, seterusnya ini pun kita nak jadikan P sebagai perkara rumus. P harus berada di sebelah kiri. So kita pusingkan je, tukarkan saja kedudukan dia. Kuasa 2 kita nak hapuskan jadi punca kuasa 2. So P sama dengan S punca kuasa 2. Siap. Senang kan? Seterusnya ni. Dia saja je kan, padahal boleh je kalau bagi soalan letak kat sini terus. Saja nak suruh kamu tukar. Fikir sikit lah. Okey, so sekarang yang mana kena pindah dulu? Yang ini kena hilangkan dulu atau pindah dulu. So punca kuasa 2 dia jadi kuasa 2. So dia akan jadi P per 3 sama dengan W kuasa 2. Next, pindahkan atau hilangkan 3. So bahagi, pindah atau nak hapuskan dia jadi pindah pula. Bahagi jadi darab. Darab 3. So P sama dengan 3 W kuasa 2. Okay. Seterusnya, laju. Kalau laju kamu ulanglah balik. Tu advantage-nya kalau record. Kan? Okay, so next. Ini tak payah. Bila dia ada kat bawah tak payah nak pindah-pindah lah. Darab terus. Bahagi. Tak payah nak pindah. Maksudnya tak payah nak tukar kedudukan lah. Kalau dia kat bawah. Okay, P kuasa 2, sini bahagi kan. Bila kita pindah ke sana, kita darab. So, P kuasa 2, T sama dengan 1. So, apa yang kena hapuskan dulu? Pindahlah dulu P ni. P kuasa 2 sama dengan 1 bahagi T. Sebab apa? P darab T. Dan kuasa 2 ni ke sana jadi punca kuasa 2. P sama dengan 1 per T punca kuasa 2. Siap untuk soalan D. Tengok satu-satu. Bolehlah buat nanti. Alright. Dah. Ini perkara rumus. Menukar perkara rumus. So, huruf yang disebut tu kamu mesti tukarkan dia berada di sebelah kiri. Seorang-seorang seketul dia sahaja. Tak boleh ada member lain. Okay? Okay. Seterusnya rumus algebra. Menentukan nilai pun boleh ubah. Ini pernah belajar lah masa form 1. Okay, standard pembelajarannya menentukan nilai suatu pun boleh ubah apabila nilai pun boleh ubah lain diberikan. So dia bagi persamaan kat sini.
W sama dengan 7T tolak 5U. Hitung nilai berikut. So, dia suruh cari, soalan ni suruh cari nilai W. W ni lah. Kalau rumus ni apabila T, dia bagi nilai T siap-siap. Kamu tinggal nak ganti je. Senang sangat. So, saya salin baliklah. A sama dengan 7T tolak 5U. Okay, so W sama dengan 7T, dia ganti berapa? 3. So tolak 5U dia suruh ganti berapa? Negatif 2. So 7 darab 3, 21. 5 darab negatif 2, negatif 10. Negatif jadi positif 10. So jawapannya adalah 31. Siap. B pula pun sama. Saya memang suka salin soalan dulu, salin soalan balik. Alah, 5U supaya tak confuse, tak tersilap lah nanti. So 7 untuk yang soalan B ni T. Oh dia suruh cari nilai T. Astaghfirullahaladzim cikgu. Cikgu tak baca soalan ni. Aku tak perasan. Ingat dia bagi nilai lain. So ni jalan dia panjang lah sikit. Jalan kerja dia. Berliku-liku lah sikit. Sebab kita kena jadikan dulu T sebagai perkara rumus. Okay, so kita tulis balik soalan dia. W sama dengan 7, T tolak 5U. Okay, so pindahlah T ke sebelah kiri. Kalau nak senang, malas nak main dengan dia punya negatif positif, kamu tukar kedudukan dia dulu. Kemudian pindahkan yang mana tak diperlukan. So yang pertama sekali, kita nak hilangkan negatif 5U, tolak pindah ke sini jadi, apa dia? Jadi apa? Tambah. Saya jawab. Okay, so W tambah 5U. Sini tolak, okay. Nak hapuskan jadi tambah atau pindah lah. Tambah jadi simbol bertentangan lah, tambah 5U. Dah belajar kan form 1. Okay, next kita kena halau T ni sebab, halau T pula. Cikgu, kenapa cikgu ni? Cikgu pun dah pening. Okay, bukan halau T. T tu kita nak jadikan tuan rumah dia, perkara rumus. So kita kena pindahkan 7. So 7 darab T, W tambah 5U darab jadi bahagi. Dah siap? Dah ke? Belum. Dia suruh cari nilai. So masukkanlah nilai dia. T sama dengan W berapa? 15 tambah 5 darab 4. Mana dapat 4 ni? U. Dia suruh ganti U sama dengan 4. Bahagi 7. So jawapan dia 15 tambah 20 per 7. 35 per 7 sama dengan 5. Okey. Baca soalan betul-betul lah. Boleh pause sekejap, patut tengok balik kalau kurang jelas. Seterusnya. Contoh 5. Ni pun soalannya suruh cari nilai Q. Diberi M sama dengan 1/4 darab P tolak Q kuasa 2. Hitung nilai Q jika diberi M sama dengan 16 dan P sama dengan 3. Ni bukan direct question lah. Kamu kena jadikan Q sebagai perkara rumus, bukan P. Salin balik soalan dia. Okay, so marilah kita pindahkan P ke sebelah sini untuk memudahkan kita punya jalan penyelesaian. Okay, so sekarang kita pindahkan yang di luar ni dahulu. 1/4. Kalau 1/4 ni kalau kamu tengok di darab sebenarnya. Di darab sebenarnya dengan apa? Q kan. So, darab. Pindah ke sebelah. Jadi, duduk ke atas. Ni bagi. 1/4. Atau dengan cara kata lain ni dia macam ni lah. Nak lebih nampak per 4. Okay. So, bila kita nak pindahkan ke sebelah atau nak hapuskan ia, bahagi jadi darab. Okay. Dapatlah 4M. P tolak Q kuasa 2 sama dengan 4M. Okay. Next. Hilangkan ni. P tolak Q, kita nak hilang kuasa 2, dia akan jadi 4M punca kuasa 2. Kuasa 2 jadi punca kuasa 2. Okay, seterusnya hilangkan yang mana pula? P lah pula.
Okey, so kat sini simbol dia tambah. Okey, dia akan jadi tolak P. Okey, dah akhir sekali kita nak hilangkan negatif ni. Maka semua ini kita bahagikan dengan negatif 1. So Q sama dengan, terbaliklah semua jadi simbol. Okey, 4M tambah negatif-negatif jadi positif. Dah siap. Kalau nak cantik sikit, buat je lah macam ni. Tolak 4M. Boleh je mana-mana. Dua-dua pun betul. Okey, dah siap ke? Belum siap. Sebab apa? Dia nak nilai Q. Okay. Salin balik perkara rumus Q ni yang kamu dah cari tadi. Okay, gantikan M sama dengan 16. P sama dengan 3. So 3 tolak 4 darab 16. Okay. So akan dapat jawapan 3 tolak 8. Maka dapatlah jawapan Q sama dengan negatif 5. Dah siap. Okay, begitulah. Dan terakhir sekali penyelesaian masalah standard pembelajaran. Standard pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. Harga seketul ayam goreng, contoh 6, di kantin sekolah ialah 2 kali ganda harga sebungkus roti. Dengan wang sebanyak RM5, Azman membeli 2 bungkus roti dan seketul ayam. Baki perbelanjaan tersebut ialah RM1. Disimpan. Jika Azman membawa RM12, berapa ketul ayam goreng yang dapat dibeli dengan jumlah bilangan roti yang sama? Aduh, so kita kena cari apa dulu? Tengok. Kita kena fahamkan soalan dahulu. Okey, soalan ni apa? Bilangan ayam goreng yang boleh dibeli oleh Azman dengan wang sebanyak RM12. So, kena rancang strategi. Yang pertamanya, kita kena tentukan, kita kena tahu dulu harga sebungkus roti. So, wakilkan harga roti dan ayam dengan huruf X. Harga roti X, dia kata harga ayam 2 kali ganda roti. So, 2X. Jadi, hari pertama yang dia belanja tu, dia beli jumlah harga roti. Dia beli roti dengan kita kena tambah dengan jumlah harga ayam. Tambah RM1 sebab baki dia RM1. So, itu ialah jumlah belanja dia. Itu RM5. Jumlah wang belanja yang dibawa tu lah. Jadi katanya dia dapat beli 2 roti yang harga X. Kemudian ayam dia kata ada berapa? Seketul ayam. So 2X. Harga ayam sini, harga roti sini. So ini 2 roti, ni seketul ayam. Tambah dengan RM1 baki, jumlah duit dia bawa RM5. Kena buatlah dulu persamaan. Kemudian, okay, 2 darab X, 2X, 2X, 1 sama dengan 5. So, cari X dulu berapa, baru tahu harga untuk X tu berapa. So, carilah 2X, 2 tambah 2 jadi 4X tambah 1 sama dengan 5. X sama dengan 5 tolak 1. Ni, tambah, pindah ke sini jadi 1 tolak 1. Okay, bila dah tolak, ini 4 jadi darab sini jadi bahagi. So dapatlah 5 tolak 1, 4. 4 bahagi 4, 1. Maka harga sebungkus roti ialah RM1 dan seketul ayam ialah RM2. So, wakilkan bilangan ayam goreng dengan huruf Y. So kita tak tahu dengan RM12 kita boleh beli berapa ketul ayam. So kita tahu dia roti dia beli 2. So harga roti RM1, dia beli 2 sebab dia sama dengan masa awal-awal dia beli tu. Yang first dia bawa RM5 tu. Kemudian tambah dengan harga seketul ayam RM2 tapi jumlah ayam yang dapat dibeli dengan harga dengan duit yang dia bawa RM12 tu tak tahu berapa. So kita letak Y. Jadi 1 darab 2, 2. 2 darab Y, 2Y sama dengan 12. So Y sama dengan 12 tolak 2. Ini positif jadi negatif 2. Bahagi dengan 2Y. 2 darab Y ni dibahagi 2. So dapatlah 5 ketul ayam dia boleh beli. So Azman dapat membeli 5 ketul ayam goreng. Dah siap. Macam tu je lah soalan dia. Okay, soalan dia pula. Cara penyelesaian dia.
Memang yang pertama sekali kamu kena buat dia punya persamaan. Kemudian baru boleh cari nilai yang soalan tu perlukan. Okey? So tengoklah nanti soalan dia ada tak saya nak bagi. Mestilah ada bagi, nak tengok kamu faham ke tak kan. Kehadiran akan diambil berdasarkan soalan kuis yang diberi. Okey, kamu hantar kuis tu bermakna kamu hadir kelas lah. Bukan setakat tonton sahaja. Lagi pun benda yang belajar, siapa yang dah faham tu memang apa? Siapa yang dah faham tu kira 2 kali belajar lah lebih faham. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh terus PM saya di Telegram. Okey, itu saja hari ini. Selamat bercuti lah. Esok dah start cuti kan. Selamat bercuti dan jangan lupa minggu depan bagi yang kumpulan A ke B. A dah kot ya. Kumpulan A kita jumpa di sekolah esok. Esok pula. Minggu depan naik cuti. Stay safe. Jaga diri elok-elok. Sekarang ni dah mula meningkat balik dah kesnya. So, make sure datang sekolah minggu depan. Kalau mampu, pakailah face shield. Yang kalau kamu perasan saya selalu pakai masuk kelas tu kan. Okay, double protection. Face mask tu dah wajib. Face shield tu, kalau kamu boleh bertahan, tak rasa rimas, pakailah. Sebenarnya benda tu kalau kamu biasa, dia tak merimaskan pun. Tengok saya boleh je pakai waktu mengajar kan, malah tambah lagi kuat suara saya. Okay. Hand sanitizer jangan lupa bawa, spray dulu tempat kamu duduk tu. Okay. Apa lagi? Bawa air, minum air banyak, air kosong, bukan air gas, bukan tea leaf. Tea leaf ke tea leaf? Suka-suka lah. Mana-mana nak sebut. Okay. So jaga diri lah, cuti ni, cuti juga. SOP sila patuhi. Okay, itu saja. Jumpa minggu hadapan insyaAllah. Terima kasih semua. Bye.